dalam Sahih Muslim, ada dalam Sahih Bukhari. Begitu. Dan yang keduanya, sahih yang ada dalam kitab Imam Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, lebih tinggi daripada sahih yang ada dalam kitab Imam Muslim. Dari kenapa ulama menghukumkan begitu? Kerana syarat sahih yang ditetapkan oleh pengarang itu. Imam Bukhari syarat dia lebih ketat, dan Imam Muslim syarat dia kurang sikit daripada Imam Bukhari. Ada lagi kitab sahih yang lain, kitab sahih juga, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Imam Ibnu Khuzaimah. Yang keempat, Sahih Imam Ibnu Hibban. Yang kelima, Sahih Imam Al-Hakim An-Naisaburi. 5 ni semua kitab sahih. Tetapi darjat sahih di antara 5 ni tak sama di antara satu sama lain. 5 ni tak sama. Nombor 1 Bukhari, nombor 2 Muslim, nombor 3 kedudukan ketiga Sahih Ibnu Khuzaimah, kedudukan keempat Sahih Ibnu Hibban, dan yang kelima Sahih Al-Imamul Hakim. Kemudian tu saya pernah sebut dah dulu sebagai murajaah kita lah, ulang kaji. Selain ini, ada lagi riwayat keduanya yang mengandungi makna dan maksud hadis ni, walaupun didapati lafaz-lafaz dan kata-katanya yang agak berlainan. Ada lagi hadis lain pula yang makna, isi kandungan makna hampir sama macam hadis ni, yang sama macam hadis ni. Yang itulah dia nak beritahu. Kemudian tuan-tuan tengok bawah tu, tajuk perkara yang berkenaan dengan hadis qudusi. Maksudnya dia nak hurai hadis yang kita baca hari itulah, hadis ke-36 tu. Hadis tersebut tu, hadis 36, adalah menyatakan dengan jelas dan tegas kadar balasan atas segala kebaikan dan kejahatan yang dikerjakan seorang. Semua orang tahu dalam dunia ni ada dosa dan ada pahala. Kita ludah pun ada dosa ada pahala. Ludah saja-saja ludah kat dekat rumah orang, dosa. Tapi kalau ludah dalam longkang, yang bawa pi tempat-tempat yang memang boleh ludah, yang tu tak ada dosa. Sekecil-kecil benda ada dosa dan ada pahala. Orang kafir ada dosa dan ada pahala ke tak? Gitu. Orang kafir dia tak ada pahala, dia dosa saja, banyak dengan sikit. Setiap orang kafir berbeza ke sama dia punya dosa dia? Tuan-tuan, akidah ni, orang kafir berbeza ke sama dosa dia? Berbeza, tak sama. Ada orang kafir minum arak, ada orang kafir tak minum, maka tak sama. Tiap-tiap orang diseksa dengan kadar kemurkaan Allah kepada dia dan dengan kadar dosa dan maksiat yang dia buat. Tiap-tiap orang kafir. Dari segi selama-lamanya, orang kafir semua selama-lamanya. Dari segi selamanya, semua selamanya. Tapi dari segi panas api itu tak sama. Ada hak dibakar, contoh, ada yang dibakar setiap hari 1000 kepanasan dia, 1000 Celsius. Ada hak lain dibakar tiap-tiap hari 2000, ada yang 3000. Itu konsep untuk orang bukan Islam. Orang bukan Islam, dia tinggal semayang apa semua ni, Tuhan akan kira ke tak di akhirat? Tinggal semayang, tinggal puasa, jawapan dia dikira. Kita belajar dah dulu. Kira, Tuhan akan kira hak dia tinggal tu. Berapa banyak yang dia tinggal. Memang mereka tinggal semualah, kan? Kalau buat pun tak sah juga. Jadi yang ni untuk orang Islam. Hak dosa dan pahala kaedah dalam hadis qudusi ini untuk orang yang sudah Islam. Ada 4 jenis, bahkan ada 5. Nanti kita akan tengok. Hari ni kita akan tengok 5, bukan 4 ni. Dalam kitab ni juga dia akan bahaskan
yang ulama sebut, ijtihad para ulama berdasarkan hadis jugalah, hadis lain dan ayat Al-Quran. 4 ni kita dah tengok minggu lepas. 1, amalan yang kita buat atas muka bumi ni, baik ke buruk, dia ada 4 jenis pemberian, cara pemberian dosa dan pahala. 4 macam. 1, orang yang mendapat balasan sebanyak 1 kebaikan yang sempurna. Hak ni orang yang niat nak buat benda baik, azam nak buat benda baik, tapi dia tak buat, terhalang oleh sebab apa dan sebagainya. Dia memang nak buat, maka dia dapat 1 kebaikan yang sempurna. Ingat tuan, 1 saja. Dia digandakan ke? Tidak digandakan sampai 700. Itu orang yang berazam nak buat benda baik tapi dia tak buat. Contoh kita buat, kita ni bagi pada minggu lepas, berazam untuk bangun qiyamul lail, terlajak letih sangat, tapi memang berazam dah, buh jam dah, nampak, buh jam apa semua, tidur dengan baca doa, ya Allah, dia berazam dah, buat persiapan semua, bangkit pagi esok 6 suku, terlepas tak dan buat tahajud. Maka yang tu diberikan 1 kebaikan, Allah sebut kamilah, sempurna. 1 kebaikan sempurna. Digandakan tak? Tidak digandakan. Itu untuk yang niat dan berazam. Yang digandakan yang mana? Yang dia, siapa yang berazam esok nak bangun qiyam dan pagi esok dia bangun sungguh. Yang tu Allah bagi mula 10 kebaikan Allah bagi kat dia, 10 kebaikan yang sempurna, dan boleh digandakan lebih lagi, 10 boleh jadi 15, ada orang 17, ada orang 25 gitu. Tuan-tuan, sebab dia buat. Itu beza dia. 1. Nombor 2, orang yang mendapatnya sebanyak 10 kebaikan dan lebih, sampai 700 kali lipat ganda dan lebih banyak daripada itu. Hak ni yang saya sebut tak sah. Yang berazam nak buat baik kemudian buat, maka dia berpahala dia bermula daripada 10 dan ke atas. Dan ke atas 2. Dan ke atas tu sampai berapa? Sekali kita baca hadis, ada persurat lagi. Nombor 3, orang yang mendapat sebanyak 1 kejahatan saja. Siapa? Iaitu orang yang berazam untuk buat jahat dan dia buat. Dia rancang, niat, rancang, azam untuk buat jahat, kemudian dia buat. Nabi kata Tuhan tulis 1 kejahatan, tapi Allah tak sebut perkataan 1 kejahatan yang sempurna. Tuhan tak tulis. Tuhan tak tulis kata Tuhan akan bagi 1 dosa yang sempurna, dah 1 kejahatan saja. Tapi bila sebut tentang pahala, Allah sebut yang sempurna. Kemudian yang ketiga, tuan, poin tu yang Imam Nawawi suruh perhati, kita sebut bulan lepas. Yang keempat, orang yang mendapatnya sebanyak 1 kebaikan yang sempurna. Sama macam hak nombor 1 tak sah. Cuba tengok tuan-tuan, tengok. Sama dari segi pemberian pahala, cuma dia punya perbuatan tu tak sama. Yang keempat ni, siapa yang azam nak buat benda tak elok, kemudian dia tak buat. Dia berazam nak buat benda tak elok, kemudian dia tak buat. Dia tak buat tu sebab takut kerana Allah, kepada Allah Azza wa Jal, rasa gerun dengan Allah, teringat dosa dan siksaan dalam neraka, dia berasa takut, dia tinggal benda jahat hak dia rancang nak buat. Waktu tu Allah tulis 1 kebaikan sempurna, juga kebaikan yang sempurna. Kemudian habis ni dia hurai muka surat 397, dia mula hurai. Dia hurai yang pertama, yang A tak sah ni, yang A yang pertama tak sah, iaitu siapa yang niat nak buat benda baik tapi dia tak dan buat, dia tak buat, tapi dia tak buat sebab ada halangan. Sebab ada halangan, memang dia berazam dah, dia dapat 1 kebaikan yang sempurna. Ini kita dah urai banyak dah, tuan-tuan. Selang 2 perenggan tu tengok dekat Abu Darda berkata radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dia kata barang siapa datang ke tempat tidurnya sedang ia berniat untuk berdiri sembahyang malam, kemudian terpejam 2 matanya hingga pagi,
dituliskan baginya apa yang ia telah niatkan itu. Allah tulis dah. Seolah-olah memang dia telah bangun berqiyamul lail malam tadi. Ni umat Nabi Muhammad niat pun dah dapat dah. Umat lain buat baru dapat kebaikan yang sempurna tak sah. Buat baru dapat. Kita niat berazam nak buat dah dapat. Abu Darda sahabat, hak ni bukan hadis tapi dia faham daripada mana? Dia faham daripada Nabi SAW. Hak Nabi ajak. Kita tengok jenis orang. Hak ni hak ulama klasifikasikan jenis-jenis manusia atas muka bumi ni dari sudut melakukan kebaikan. Ulama ambil daripada hadis lah. Ulama faham daripada hadis. Pertama, seorang hamba yang Allah kurniakan harta dan ilmu kepadanya. Ilmu ni hidayah. Allah bagi hidayah kat dia. Harta ada, hidayah ada. Hidayah ni maksudnya bimbingan Allah untuk dia melakukan kebaikan. Bimbingan daripada Allah, Allah bagi kat dia, maka dia pilih untuk buat baik. Yang tu hidayah. Setiap hari orang memerlukan hidayah. Kata para ulama, satu orang Allah bagi harta kat dia banyak dan dia ada hidayah juga. Lalu ia berbakti dengan dia kepada Tuhannya. Dia guna harta tadi untuk jalan Allah dan menghubungi rahimnya, papat adik-beradik, dan ia mengetahui pula hak Allah pada hartanya. Maksudnya dia buat keluar zakat. Orang ini adalah menduduki di tingkatan yang utama. Manusia yang paling tinggi ialah, tuan-tuan sekalian, satu orang manusia yang Allah bagi harta dan dalam masa yang sama dia mendapat hidayah Allah. Dia gunakan harta tersebut untuk mendapatkan redha Allah. Susah, tuan-tuan. Susah. Orang bila kaya, untuk membuatkan kekayaan itu lebih mendekatkan dia dengan Allah sangat susah. Yang kita tengok apa? Di keliling kita yang kita tengok, lagi Allah bagi dunia, semakin dia meninggalkan Allah. Lagi Tuhan bagi kekayaan, lagi Tuhan tambah rezeki dia, lagi dia dapat projek, rupanya dia lagi jauh dengan Allah. Yang tu yang banyak. Dulu duk bagus dah, tiba-tiba bila naik tangan, dia jadi jauh dengan Allah, kira nak buat jahat pula. Hak ni yang banyak. Sebab itu satu orang manusia yang kaya dan menggunakan semua hartanya untuk dapatkan redha Allah, dia lebih tinggi kedudukan dari seorang yang miskin yang beriman kepada Allah pun banyak ibadat juga. Tuan-tuan, hak kaya beriman tak sah ni lebih tinggi kedudukan dia. Sebab harta ni dia ujian yang lebih berat untuk melihat manusia itu lupa ataupun ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kedua, nak tak jenis orang pertama, seorang yang Allah kurniakan ilmu tetapi tidak dikurniakan harta kepadanya. Ada ilmu tapi dia tak ada harta. Ada hidayah tapi tak ada harta. Orang bagus dapat hidayah petunjuk Allah tapi harta tak ada. Namun demikian niatnya adalah benar dan ia berkata, kalau ada bagiku harta, nescaya aku perbuat sebagaimana perbuatan si fulan. Dia tengok kawan dia ada duit lebih, duk sponsor rumah anak yatim sebulan 100. Kawan dia ada duit lebih, tiap-tiap bulan kawan dia tengok kawan dia duk beli beras 10 kilo ni sampai 10 kampik, duk edak pergi rumah orang-orang miskin. Dia duk perhati, dia kata kalau aku ada duit pun aku nak buat macam tu juga. Okey. Seorang yang Allah kurniakan ilmu, nampak dia ada ilmu lah, dia berasa nak buat juga, tetapi tak dikurniakan harta. Namun demikian niatnya benar. Dia kata kalau ada harta, aku pun nak buat macam dia buat. Orang ni dapat balasan menurut niatnya itu. Dia dapat satu kah digandakan? Satu. Digandakan tak? Tidak digandakan. Tapi satu yang dia dapat tu sempurna. Satu yang dia dapat tu sempurna. Kita berasa macam tak adil lah, Allah bagi kawan tu kaya dan dapat hidayah. Kami tak ada harta tapi ada hidayah.
Mereka nu kaya, dan ada kata mereka sumbangkan fi sabilillah, macam Uthman ibn Affan, Abdul Rahman ibn Auf, Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Sahabat-sahabat miskin kata, ya Rasulullah, kami pun nak macam tu juga. Kami pun kalau ada kata, kami pun nak bagi juga. Apa kata Nabi? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kali ni Nabi jawab, Nabi kata yang itulah kelebihan Allah, yang Allah bagi pada siapa yang Allah nak, iaitu satu orang manusia kaya pun Allah bagi kat dia, hidayah pun Allah bagi kat dia, dan susah nak jumpa yang jenis ni. Tak nak? Sebab kumpulan sahabat hak miskin pergi jumpa Nabi, duk tengok sahabat-sahabat hak kaya ni duk buat masjid apa, banyak sahabat-sahabat kan semua ada hidayah. Jadi hak mana kaya ni pakat gunalah habis-habisan. Kawan ni sponsor pedang, kawan ni sponsor makanan. Hak miskin duk tengok. Bila lepas pergi jumpa Nabi, Nabi ajak zikir. Zikir yang kalau hampa buat sekian, depa pun balik pakat duk buat zikir tu. Sahabat-sahabat hak kaya tahu juga zikir tu, piduk dengan zikir baru, depa pun buat juga. Semua bagus. Semua bagus. Hak kaya pun jenis bagus juga, bukan hak kaya jenis buang masa. Sahabat-sahabat yang kaya dengar zikir, depa pun buat juga. Hak sahabat-sahabat yang susah ni tengok, dia pergi mengadu lagi ke Nabi, ya Rasulullah, tak adil macam ni. Depa buat juga. Zikir hak kami nak boleh potong depa tu dari segi pahala depa duk bagi tu. Maka waktu tu Nabi kata, zalika fadlullah, itu adalah kelebihan yang Allah bagi kepada orang yang Allah kehendaki. Kemudian dan kedua-dua orang ini mendapat ganjaran yang sama dalam perkara niat beramal, bukan atas amal. Bukan atas amal. Dia nak beritahu apa? Kita tengok di bawah, kerana balasan amal 1, 10 dan lebih. Dia nak beritahu hak kumpulan pertama tak sah, dia boleh dapat ganjaran daripada 10 dan ke atas, sebab dia orang yang ada hidayah dan orang yang ada harta, dan dia buat keluar duit untuk fi sabilillah, dia buat keluar duit untuk memartabatkan Islam. Maka pahala dia kumpulan pertama tak sah, bermula daripada 10 sampailah 700 dan sampailah ke atas. Kumpulan yang kedua tak ada duit tapi ada hidayah. Hari-hari dia tengok orang susah, hari-hari dia tengok orang buat kerja kebajikan menggunakan duit. Setiap hari dia berniat, ya Allah, kalau ada aku pun nak buat. Dia lalu tepi rak buku, dia kata, ya Allah, kalau aku ada duit aku nak beli banyak ni juga buku, nak letak di sini. Maka dengan kekayaan niat baik itu dia duk dapat juga. Cumanya hak dia dapat tak sama macam hak si kaya yang bagi, betul tak saat ni? Betul tak? Kemudian ketiga, seorang yang dikurniakan harta tetapi tidak dikurniakan ilmu kepadanya. Tak ada hidayah lah ni. Ilmu ni tak ada hidayah. Kata ada, hidayah tak ada. Hak ni kumpulan yang ramai dalam masyarakat akhir zaman. Maka digunakan hartanya secara membutah tuli, tidak ke jalan bakti, tidak kepada cara yang dapat menghubungi rahim, kasih sayang di antara manusia, dan ia tidak tahu bahawa pada hartanya ada hak Allah. Orang ini adalah menempatkan dirinya di tingkatan yang seburuk-buruknya. Ada harta tapi guna untuk jalan yang tak elok. Kemudian yang keempat, orang yang tidak dikurniakan kepadanya harta dan ilmu. Harta tak ada, hidayah pun tak ada, tapi dia niat lelaki, dia kata, kalau ada duit lebih nak pergi beli nombor lah. Lah, nak tikam lagi. Ada tuan, pantang ada duit, ada tu pi terus. Kalau ada duit lebih, nak pi tempat tak elok, duk dengar kawan duk pi golok tu, dia nak pi juga. Kalau dia kata kalau ada duit lebih nak pi, hang dah lah tak ada harta, hidayah pun tak ada. Apa kata Islam? Apa kata ulama? Nescaya aku perbuat seperti perbuatan si fulan yang ketiga. Si fulan ketiga ni siapa? Hak kumpulan ketiga tak sah, yang ada harta dan buat maksiat dengan harta dia. Hak nombor 4 pun niat macam tu juga, azam ni nak buat macam tu juga. Orang ini adalah menurut niatnya itu, sedang dosa kedua-duanya adalah sama.
Dosa dari segi niat. Yang ni yang kelima tuan-tuan. Kalau yang hak tengok muka surat 396 tak sah, pembahagian dosa dan pahala tak sah ni, yang ni kumpulan yang kelima, iaitu siapa yang berazam untuk buat dosa dan maksiat itu tidak tercapai bukan sebab dia takut kepada Allah, tetapi sebab halangan lain, maka waktu tu dia ditulis satu dosa. Ini hak yang kelima, yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian habis hak A punya, kita tengok B pula. Surat 398 B, pembahagian jenis dosa dan pahala mengikut amalan kita. Yang kedua ialah orang yang bercita-cita hendak mengerjakan satu kebaikan, kemudian terus dikerjakannya. Ia mendapat dari kebaikannya balasan sebanyak mula berapa? 10 kali ganda sampai 700 kali ganda dan lebih. Berhenti takat 700 kah? Tak, lebih lagi. Ikut tahap keikhlasan masing-masing. Tahap keikhlasan masing-masing. Kadang-kadang hak bagi RM10 dia lebih ikhlas daripada hak RM100. RM10 dia lagi tinggi daripada hak RM100. Tak sama. Tahap ikhlas kita tak sama. Seperti mana dosa dan pahala kita tak sama, tahap keikhlasan dan penerimaan Allah kepada amalan kita juga tak sama. Sebab tu dalam syurga, setiap banglo dan istana dalam syurga tak sama. Tak sama. Macam kita pergi tempat orang kaya kan, ada 50 buah rumah aja. Masuk taman tu 50 buah rumah, semua orang kaya. Dan rumah tu bila kita masuk daripada rumah pertama, kita tengok, oi cantik, rumah besar. Bila pihak belakang lagi elok, masuk lagi dalam lagi elok, pihak ujung kali betul-betul banglo macam istana duduk kat kaki bukit, yang tu yang paling cantik. Kan beza. Kekayaan dunia pun Tuhan tunjuk berbeza. Maka begitulah di syurga ada tingkatannya. Dia ada tingkatan dia. Kemudian Allah sebut dalam Quran, ni dalil bahawa setiap kebaikan mula dengan 10 kali ganda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Barang siapa kerjakan dengan kebaikan, maka baginya ganjaran 10 kali ganda. Siapa sebut? Allah sebut. Di mana? Dalam Quran Allah sebut. Hebat umat Nabi Muhammad ni, 10 kali ganda. Sebab tu dalam syurga majoriti adalah penduduk syurga adalah umat Nabi Muhammad, 2/3. 80 daripada 120 adalah umat Nabi Muhammad. Nak tahu kepadatan umat Nabi Muhammad tu, 80 daripada 120. Ramai. Inilah pahala-pahala macam ni yang Allah gandakan. Sebab apa? Sebab Nabi minta. Nabi yang doa. Ada di belakang, lagi kita tengok. Nabi yang berdoa. Kemudian, mana dalil kata daripada 10 kali ganda Allah tingkatkan sampai 700? Ayat Quran, surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Tuhan kata, tuan-tuan tengok bandingan pahala orang-orang yang membelanjakan harta mereka, tuan-tuan, pada jalan Allah adalah seperti satu biji benih menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap satu tangkai ada 100 biji pula. Setiap sedekah yang kita bagi, sedekah duit ringgit kita, dalam buku akaun pahala kita, dia punya pelaburan tu Tuhan cerita macam tu, dia 700 tu. Tak ada dalam dunia ni siapa dia ada bagi peratusan keuntungan sampai 700. Hanya yang maha kaya saja yang boleh
yang boleh bagi. Tapi bila manusia dia tak nampak, maka dia tak ligan benda tu. Cuma Allah bagi ke orang beriman, dia boleh rasa. Bila dia bagi, dia rasa. Dan kadang-kadang Allah tunjukkan dengan cara zahir, ditambahkan rezekinya di depan dia. Sekali dia tengok Tuhan tambah tu, waktu tu dia mula beriman. Sekali dia tengok, dia bagi 50, Allah takdirkan lepas seminggu orang bagi 500. Waktu tu 50 seminggu tu dia tak heran dah lah untuk bagi tiap-tiap minggu. 100 tiap-tiap minggu dia tak heran untuk dia bagi. Bukan nak harap niat untuk Allah balas 10 tu, tapi keyakinan, iman kepada janji Allah tu yang membuatkan dia rasa yakin, rasa seronok untuk beramal. Kerana hak Allah bayar tu, yang tu bonus. Yang tu bonus. Kemudian ayat ini menunjukkan bahawa perbelanjaan untuk jalan Allah, iaitu untuk peperangan, adalah dilipat gandakan balasannya sebanyak 700 kali. Dan pada hadis diterangkan pula bahawa barang siapa yang mengirim perbelanjaan pada jalan Allah dan ia tetap tinggal dalam rumahnya, nak pergi berjihad tak boleh, dia bagi je duit sebulan RM100 dekat tentera Al-Qassam, untuk mereka beli senjata apa semua. Tuan-tuan, dia dapat pahala seolah berjihad fi sabilillah. Hak ni yang Nabi sebut dalam banyak hadis. Maka balasannya adalah tiap-tiap satu dirham dinilai dengan 700 dirham. Kan mujahidin di Palestin perlukan duit. Kita dah tak boleh jihad, nganga apa lagi? Akak bagi lah. Kena cerdik kan? Carilah siapa yang salurkan. MAPIM ada kan? MAPIM lalu bawa ke sana kan, ke Qassam. Akak bagilah. Pahala jihad fi sabilillah ni 700. Sebab tu Nabi sebut ada orang yang tak keluar dengan kita waktu dalam peperangan Tabuk. Dia tak keluar, dia tak main, Nabi kata. Tetapi mereka mendapat pahala seperti kita. Setiap langkah kita, setiap kali kita turun bukit dan semuanya, kerana mereka mengirimkan kepada kita dinar dan dirham mereka. Dan tak boleh pi tu bukan saja-saja sebab nak jaga kedai. Tak boleh pi berjuang tu bukan sebab hantar anak pi asrama. Tapi tak boleh pi tu sebab halangan-halangan lain, sakit, buta dan sebagainya. Kemudian tetapi ada tapi lagi. Apa dia tetapi dia? Kata para ulama, orang yang turut perang pada jalan itu, hak masuk betul macam mana tuan? Hak masuk perang betul. Dapat apa pula? Orang yang turut perang pada jalan itu, balasannya 700,000 dirham bagi 1 dirham yang telah dikeluarkannya. Lagi tinggi nampak tuan? Lagi tinggi. Lagi tinggi dikeluarkan, diberikan oleh Allah. Kemudian Rasulullah baca ayat, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menggandakan pahala kepada siapa yang Allah kehendaki. Menurut satu riwayat lain, bila diturunkan ayat, Rasulullah berdoa, ya Tuhanku, tambahkanlah kepada umatku. Maksudnya Nabi yang berdoa supaya amal ibadat umat Muhammad ini ditambahkan oleh Allah. Lalu Allah turunkan ayat, man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapakah ya orang yang mahu meminjamkan kepada Allah, maksudnya melaburkan kepada Allah satu pelaburan yang baik, supaya ia gandakan pembayaran itu baginya dengan berapa banyak kali ganda, maksudnya dengan gandaan yang banyak. Tuhan kata, bila Nabi minta Allah buat turun ayat ni, siapa yang melabur kepada kami, kami ganda dengan gandaan yang banyak. Kemudian Nabi berdoa lagi, tambahkanlah lagi kepada umatku, maka turunlah ayat ini pula. Tuan-tuan, hak Nabi berdoa tu pasal apa? Hak Nabi berdoa tu pasal Nabi tak mau tengok umat dia duduk dalam neraka. Sayang Nabi, sayang Nabi. Maka turun ayat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
hanya disempurnakan kepada orang-orang sabar. Pahala mereka dengan tiada terhitung, tak boleh kira terus Tuhan bagi. Banyak selampau. Ayat ini menunjukkan terlampau banyak balasan yang akan diterima oleh mereka yang sabar itu hingga tiada dapat dihitung bilangannya. Tuan-tuan tengok muka surat belakang tu Kali tu muka surat belakang, muka surat 400. Saya langkau lah. Lain tu dia hurai, dia ulang lah huraian. C pula tuan-tuan, ni yang ketiga. Yang ketiga ialah orang yang cita-cita nak buat jahat, kemudian dia buat. Ni orang ini mendapat balasan satu dosa kejahatannya. Menurut firman Allah, wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlam fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun illa mithlaha. Betul. Saya duk ingat nak i'rab naik fa'il tu. Mithluha tu kan, tapi mithlaha sebab naik fa'il huwa. Tu nahwu tuan. Barang siapa kerjakan kejahatan, maka tidaklah dibalas akan dia melainkan sebanyak kejahatannya itu, dan mereka tidak akan dianiayai. Satu je Allah balas, satu saja. D. Yang keempat, orang yang bercita-cita nak mengerjakan satu kejahatan kemudian tidak dikerjakannya. Orang ini mendapat satu kebaikan yang sempurna kerana cita-citanya itu, dengan syarat ia tidak dikerjakannya kerana takut kepada Allah, bukan takut malu kepada manusia. Siapa niat nak buat jahat, azam nak buat jahat, rancang dah nak buat benda tak elok, waktu nak pergi buat tu malu sebab orang tengok, berdosa juga. Sebab dia tak buat tu sebab malu ke orang, bukan kerana takut kepada Allah. Kata jumhur ulama, dia dapat dosa, satu dosa. Dia tak buat tu kerana malu ataupun takut kepada Allah SWT. Perenggan seterusnya, selang satu. Sementara itu ada juga orang yang bercita-cita secara bersungguh-sungguh. Ni kaedah dia. Ada dalil bawah tu, kita tengok hadis. Dalil kepada siapa yang berazam, rancang nak buat benda tak elok, pi dah nak pergi buat tu. Tiba-tiba hujan ke, banjir ke, tayar pancit ke, atau waktu nak buat tu orang tengok jadi malu kat orang, tak jadi buat. Ni dalil dia. Tengok lagi. Orang yang bercita-cita sungguh-sungguh nak buat maksiat dan telah diusahakannya, usaha dah, maksudnya dia buat prepare dah, dia prepare duit ke, dia prepare masa ke, ikut lah, tetapi dia gagal oleh suatu sebab, maka orang ini adalah bererti orang yang melakukan maksiat. Tuan-tuan, maksudnya buat dosa sebab telah ada tandanya dan ada pula cita-citanya, itu telah berubah menjadi satu keazaman yang kuat. Mana dalil dia? Bawah ni, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis di bawah. Tengok hadis ni. Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu fin nar. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Apabila dua orang Islam bertemu, berbunuh-bunuh dengan pedang keduanya, duk berlawan pedang, duk berlawan tembak. Memang duduk keluar pistol, duk lawan tembak, menyorok duk lawan tembak. Duduk keluar pedang, duk lawan hentam, duk lawan tetap. Apabila dua orang Islam bertemu, berbunuh-bunuh dengan pedang, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh adalah dalam neraka. Nampak tuan? Dua-dua dapat dosa. Sahabat heran, sahabat kata, ya Rasulullah, tengok hadis ni, ini orang yang membunuh memanglah tempatnya di neraka itu, maka apakah gerangannya orang yang terbunuh itu pula? Nampak? Nabi nak terang kata, sebab dia pun ada azam, dia ambil sebab untuk bunuh juga. Cuma tak boleh buat itu bukan kerana dia takut kepada Allah, tapi sebab dia dibunuh dulu. Maka jawab Rasulullah, kerana sesungguhnya ia adalah seorang yang amat loba, kuat keazamannya untuk membunuh saudaranya, tetapi dia gagal. Dua-dua dapat dosa. Dua-dua dapat dosa. Tuan-tuan, ini dalil dia. Kalau orang tanya, ini dalil dia.
Kemudian yang keenam, kaedah yang keenam, itu yang kelima tuan-tuan. Yang kita tengok tak muka surat 396 tu dia sebut 4. Yang kelima hak ulama sebut tak sat, ada hadis. Cumanya hadis lain, bukan dalam hadis qudsi tadi, ada hadis lain. Kaedah yang kelima hak tadi. Kaedah yang keenam pula ialah satu orang yang buat dosa juga akan digandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kaedah yang keenam, berdasarkan kepada kemuliaan orang itu ataupun kemuliaan tempat itu. Yang itu pun ada dalil juga, berdasarkan kemuliaan orang itu dan juga kemuliaan tempat itu. Okey, 6 kaedah tu. Kemudian muka surat 401, keistimewaan balasan Allah. Yang ni satu muka surat penuh ni dia hurai sudut pandang Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi suruh tengok, cuba tengok, Allah Ta'ala sebut tulis pahala yang sempurna di sisi Allah. Dua perkataan tu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga begitu sayangkan kepada umat Muhammad SAW. Yang tu kita dah hurai dah, tak payah baca tuan-tuan. Surat 41 tu, surat 42. Terus masuk kat petunjuk, tengok nombor 2. Kita sambung nantilah yang tu, insya-Allah. Dia panjang kat tu. Nanti kita sambung tentang petunjuk tu, baca sampai habis hadis tu. Masuk surat 78. Kita berhenti baca, bukan berhenti lah, ambil dengar berhenti kat seronok, tanggung laju. Baca Maksurah dengan surah Kahfi. Maksurah ni hak tuan-tuan baca bila sampai ayat doa-doa tu kena niat lah dalam hati. Bila mai Allahumma afini fi badani, Allahumma afini, itu untuk kesihatan. Niat untuk kesihatan tu badan kita. Bila doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, hak tu doa untuk buang kesedihan, buang perangai malah, ajzi wal kasal, dan mengelakkan orang menindas kita, min ghalabati daini wa qahri rijal. Niat sama lah hati tu. Dia lebih cepat mustajab dia daripada baca sambil duk tengok kipas pusing kan. Hak tu dapat juga, dapat hak berkat orang lain lah. Nak duk tumpang hak orang lah. Tambah hak buka saja tak baca apa, lena kan. Dia duk tengok merdu orang baca, yang tu pun dapat hak berkat orang juga. Dia yang lebih power. Setiap doa tu dia ada fungsi dia. Kita niatkan tujuan doa tu. Bismillahilladzi la yadurru, yang tu mudarat. Kita nak minta Tuhan lindung kita daripada semua mudarat. Bismillahilladzi la yadurru. InsyaAllah Allah jaga daripada pagi sampai petang hari kan. Bom kita balik, kata ada lori batu kena juga kat cermin kita. Kita kata sampai jadi retak panjang tu. Kita kata baca dah Bismillahilladzi. Sebab baca tu yang jadi retak panjang tu dah. Kalau tak baca, dia kerap semua tu tuan-tuan, sungguh. Pakat niat tengok setiap doa tu dia ada macam dia punya fungsi dia. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير لا يكلف الله إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له
لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبح فطرة الإسلام وكلمة وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمس بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Muka surat 293. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا آبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض لها وهم أيهم أحسن وإنا يعملون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Siapa nak beli Quran terjemahan yang ada huraian dia, ada hadis huraian ayat-ayat yang elok, hak ni saya pun guna hak ni juga ni, hak karya Bistari ni. Bukan saya berniaga, tak ada. Pergi carilah di kedai. Cuma nak beritahu hak huraian ni elok. Dia punya asbab nuzul dia yang dia terangkan sangat baik lah. Rujukan dia pun bagus. Diguna Ibn Kathir dan sebagainya. Hak lain tu dia terjemah ya. Lepas tu dia urai sikit, yang ni dia urai banyak. Karya Bistari ni. Kita tengok kitab fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sampai pada muka surat 1230. Muka surat 1230, iaitu beberapa jenis jual beli yang khusus. Dia lain pada jual beli hak umum tu. Kita pergi kedai, ambil ayam sepotong, saya beli. Hak penjual kata saya jual, kita ambil ayam, dia ambil duit, selesai. Hak ni ada sedikit kelainan dan ia jarang berlaku dan hukumnya dibenarkan. Kontrak jual beli itu sah. Kita tengok minggu lepas jual beli khusus yang pertama, nama dia tauliah, iaitu penjual dia jual, dia kata kat pembeli, dia kata saya jual dengan harga hak saya beli itulah. Bolehkah kata macam tu? Boleh. Saya jual dengan harga yang saya beli hari itu. Hak pembeli kata saya beli dengan harga tu, maka yang tu boleh. Nama dia jual beli
tauliah. Tapi dia ada syarat, sekejap lagi kita akan tengok ke surat 1231. Apa syarat? Antara syarat dia, penjual dan pembeli mesti tahu berapa harga hak beli itu. No? Contoh mudah, bila kita pergi beli barang hak orang duk dapat bonus lah ni kan, kopi itu kan, kopi itu bila ahli main dia nak jual, harga hak dia beli itulah 17, modal 17, dia nak jual pun 17. Jadi dia kata tak ni, dia kata harga hak biasa aku duk ambil selalu harga hak aku duk ambil selalu di stokis negeri tu. Kawan ni faham dah harga tu lah, harga ahli tu lah. Sebab apa? Sebab orang lain ada hak tak ahli ada, no? Rahsia MLM, no? Okey, kemudian nombor 2, isyrak. Jual beli nombor 2 pula jenis isyrak, iaitu dia jual bahagian dia. Dia nak jual bahagian dia. Pun kita dah tengok boleh jual bahagian dia saja. Hak dia berkongsi dengan orang lain, dengan syarat bahagian dia hak nak jual tu mesti jelas yang mana dan berapa banyak. Kalau dia kata saya jual ni, saya nak jual kat kamu tanah ada 5 relung, kongsi adik-beradik apa semua, saya nak jual kat kamu sebahagian darinya. Disebut sebahagian, bukan setengah, bukan separuh. Dia kata sebahagian. Sebahagian ni 3 kaki pun sebahagian, serelung pun sebahagian, 4 relung pun sebahagian. Maka tak jelas. Kalau tak jelas macam tu tak sah. Jadi kena jelas. Isyrak ni kontrak jual beli yang kita berkongsi hak dengan orang lain. Bila kita nak jual tu, kita kena sebut bahagian yang nak dijual itu dengan jelas. 1/2, 1/3 ke, 2/3 ke, kalau disebut begitu jelaslah. Nombor 3, murabahah, yang kita tengok pada minggu lepas. Kita jual kat orang, jual rumah. Kita kata kat dia, saya jual rumah ni dengan harga hak saya beli dulu. Dia beli 30 tahun dah. Kita pun seronok, tiba-tiba dia tambah, dia kata cuma nak kira kali dengan untung 90% daripada harga hak saya beli dulu ni. Jadi dia beli 30,000 je, tambah dengan 90% untung. Akad tu disebut macam tu. Dia kata, Pak Long, saya nak jual kat Pak Long rumah ni murah ya, harga hak 30 tahun dulu, hak saya beli dulu ni. Pak Long tu pun seronok, tapi saya tambah 90% keuntungan daripada harga tu kan. Bolehkah macam tu? Boleh. Boleh. Yang tu dipanggil murabahah, jual beli murabahah. Hari ni muhatatah yang keempat. Muhatatah ni macam mana? Tuan-tuan tengok dalam kurungan tu, al-muhatatah. Tu dia punya bacaan Arab dia kalau nak sebut kan. Kalau tak tulis tulisan Arab tu, pakai baca muhatatah lah kan. Muhatatah lah Melayu kita kan. Nak tengok orang reti bahasa Arab ke tak kan. Bila dia nak buat kemas tu, cuba tengok dia sebut bahasa Arab kan. Dia duk buat kemas, sebut istilah, dia kata muhatatah. Kita tahu dah kan. Atau wadi'ah. Wadi'ah nak sebut macam mana? Wadi'ah bukan wadi'ah, dia dua. Wadi'ah simpanan lain, yang ni wadi'ah. Wadi'ah, tengok dalam kurungan tu, wadi'ah. Tahu no? Sebab tu manusia bila dia bercakap, kita tahu tahap ilmu dia bila dia bercakap kan. Bila disebut tu. Tuan-tuan sekalian, macam mana bentuk jual beli dia? Penjual menjual barangan yang dibeli. Penjual menjual barangan yang dibeli. Faham tak tuan? Betul lah. Dia tokek kedai pun mesti dia beli juga kan. Yang tu lah. Penjual menjual barangan yang dibeli dan telah diterimanya kepada pembeli. Jual beli biasalah, dengan harga asal beserta dengan potongan. Hak tu je. Dia kata ni aku jual dengan harga aku beli. Kita pergi kedai runcit, kita nak beli beras tu nak expired lagi seminggu, 10 kilo. Seminggu je tinggal. Dia pun nak habis juga. Dia kata macam ni lah, aku tolak dengan hang dengan harga aku beli tu. Tolak kat hang dengan harga yang beli tu. Aku kurang lagi 10%. Bolehkah sebut macam tu? Boleh. Ni jual beli tu dinamakan muhatatah. Duk berlaku tak kita duk jual beli hari-hari? Berlaku. Cuma kita tak tahu kata yang tu ada dalam Islam, ada dalam muamalat.
Ada dalam Islam, dalam syarak ni ada dalil hadis dan sebagainya. Tengok tuan-tuan. Sekali lagi saya baca. Penjual menjual barangan yang dibeli dan telah diterimanya kepada pembeli dengan harga asal beserta dengan potongan atau kerugian dengan kadar tertentu, contohnya 10% atau seumpamanya. Jadi jual beli atau wadhu berlawanan dengan jual beli murabahah. Lawan dari segi konsep meletakkan untung pada harga yang dijual dan meletakkan potongan pada harga yang dijual. Okay, dah selesai, habis. Dalil keempat jual beli ini dibenarkan dan bertepatan dengan syarak. Dalil-dalilnya adalah seperti itu. Kesemua jual beli ini memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam jual beli. Empat di atas. Semua jual beli ini termasuk dalam firman Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini dalil yang pertama, dalil umum. Allah menghalalkan jual beli. Nombor 2, dalil yang kedua, beberapa jenis jual beli ini berpandukan kepada hadis mengenai hijrah yang panjang lebar, iaitu apabila Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah salah satu daripada 2 ekor untaku ini. Nabi SAW membalas, boleh, tetapi dengan bayaran. Secara zahirnya apa yang dilakukan di sini merujuk kepada kontrak tauliah. Faham tak tuan-tuan? Sayyidina Umar Abu Bakar dia tak kata ya Rasulullah ambillah dengan harga 1000 dinar. Dia kata Rasulullah ambillah ni. Akhir sekali bila dia pujuk Nabi, dia nak bagi saja, Nabi tolak. Kemudian Nabi kata, boleh aku nak ambil, tapi dengan harga. Harga berapa? Nabi tak sebutkan berapa harga itu, tetapi Nabi tahu berapakah harga unta itu berdasarkan harga pasaran. Harga pasaran. Nabi kata boleh, tapi dengan bayaran. Yang ni macam kontrak tauliah, jual beli tauliah. Dah selesai. Kemudian syarat. Ada syarat jual beli yang kita baca atas. Semua jual beli ini perlu memenuhi syarat berikut untuk menjadikannya sah. 1. Kedua-dua pihak perlu mengetahui harga asal pada masa kontrak dimeterai. Mesti kena tahu. Macam yang saya buat contoh atas. Hak jual kopi sekotak tu, penjual tu pun tahu harga dia, harga asal berapa, pembeli pun memang tahu dah harga ni. Kan? Harga tu. Jadi kedua-dua kena tahu. Jika kedua-dua pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui harga asal ketika kontrak dimeterai, jual beli tersebut tidak sah. Walaupun harga tersebut dapat diketahui ketika masih dalam majlis kontrak dan sebelum mereka berpisah. Dia pergi kedai kawan dia. Dia pun nak beli tisu. Bila nak beli tisu ni, dia tak tahu harga tisu ni berapa. Dia tengok ni besar, tuan-tuan. Ini besar, bukan macam tisu biasa. Dia pun tengok, besar ni, 225 lai. Kan? Dia pun kata, nak beli? Kawan dia kata, tak apa, aku jual kat hang, kawan, aku jual harga aku beli. Dia kata setuju? Dia kata setuju. Bila setuju, dia pun selesaikan kontrak tadi. Dia pun ambil barang tak sah. Maka kontrak jual beli itu tidak sah selagi mana pembeli tak tahu berapa harga, dan juga penjual memang dia tahulah. Penjual memang dia tahu sebab dia yang beli. Jadi pembeli tak sah. Kita buat contoh dia berhutang, tuan-tuan. Ini lebih jelas. Dia berhutang. Dia ambil ni dekat kawan dia kata ni aku nak ambil ni. Kawan dia kata tak apa, aku bagi harga hak aku beli. Dia pun ambil barang tu. Dia kata ni aku beli cara hutang . Hutang kira jual beli tak? Jual beli lah. Hutang dinamakan jual beli. Cumanya bayaran itu secara tangguh. Tuan-tuan, hutang juga dinamakan jual beli. Kita ambil, tak bayar ni, hutang dulu. Okey, kita pun ambil, tuan-tuan. Dalam keadaan kita tak tahu berapa harga ni, penjual kata kat kita, aku tolak kat hang, harga aku beli lah.
Maka kita pun ambil dah barang, dia pun bagi dah barang, kita pun nak balik. Kontrak tu sah ke tak? Dalam suasana macam tu, kontrak tu tak sah. Sebab apa? Sebab pembeli tak tahu berapa harga tu. Tuan, walaupun setelah kita ambil tisu tak sah, dia buah dalam plastik, kita pun ambil buah di tangan. Kita kata ni aku beli noh dengan cara hutang, dia pun kata aku jual dengan harga aku beli itu. Lepas tu sembang, anak hang hantar dah pergi ni, duduk dalam majlis lagi tuan, masih dalam majlis. Walaupun masih dalam majlis, sekiranya penjual atau pembeli tak tahu harga ataupun lupa, maka kontrak itu tidak sah. Contoh dia macam tu tuan. Contoh dia macam tu. Jual beli tersebut tidak sah walaupun harga tersebut dapat diketahui ketika masih dalam majlis kontrak dan sebelum mereka berpisah. Kena buat lain. Kalaupun diketahui dah masih dalam majlis lagi, tapi setelah depa akad jual beli, aku ambil, aku jual, pembeli kata aku jual, penjual kata aku beli dengan hutang, pakat ambil dah, selesai. Walaupun masih dalam majlis sebelum mereka berpisah, waktu tu baru tahu, ni lupa abang kat hang harga dia sekian-sekian. Tadi kontrak dah selesai dah. Nampak tuan-tuan? Kontrak habis dah. Maka yang tu pun tak sah juga, kena ulang alik. Aku beli kat hang ni cara hutang, dalam keadaan dia tahu. Waktu tu baru sah. Dalam keadaan pembeli tahu harga, waktu tu baru sah. Perenggan kedua, dia kata pembeli kedua tidak mengetahui harga asal barangan tersebut bukanlah sesuatu yang sukar diterima. Dia kata, pengarang kita kata, kalau pembeli kedua ni siapa tuan-tuan? Kenapa dia sebut pembeli kedua? Dia nak bagi kita tak faham kah? Kan? Pembeli kedua ni pembelilah. Dalam bab ni, pembeli pertama ialah penjual. Sebab penjual tu pun, tokek kedai pun dia ambil pada orang, maka dia juga dinamakan pembeli pertama dalam bab ni. Okey. Kata tuan guru pengarang kita, pembeli kedua iaitu pembeli tidak mengetahui harga asal tersebut bukanlah sesuatu yang sukar diterima. Dia kata tak peliklah kalau pembeli tak tahu, pembeli kedua tak sah. Demikian juga dengan penjual, kerana penjual juga mungkin terlupa harga asal. Dia kata kalau penjual ni mungkin juga terlupa harga asal ataupun atas sebab-sebab lain. Hak perenggan kedua tu dia nak hurai hak perenggan pertama tak sah. Boleh jadi terlupa. Habis. Kemudian syarat seterusnya. Perlu diingatkan di sini, jika penjual berkata, saya jual dengan harga saya beli, dalam semua di atas, kenyataan seperti ini hanya merujuk kepada harga asal yang dibayar, termasuk perbelanjaan lain jika ada. Tuan, siapa yang buat kontrak macam ni, hak kontrak 4 ni, contoh macam ni lah. Kita pergi kedai, kita nak ambil tisu ni sekotak, kan? Dia pun kata tisu ni macam ni lah, hang dah kawan aku nak jual dengan harga modal, hak aku beli lah tu ni. Hang beli berapa? Dia kata aku beli RM3.5 aja, jual 5. Dia sebut macam tu. Tak apa, aku beli. Boleh tak kontrak macam tu? Boleh, sah. Tetapi ucapan yang begitu hanya merujuk kepada harga asal, tidak termasuk perbelanjaan lain jika ada. Kalau penjual nak claim lagi perbelanjaan lain, boleh ke tak? Boleh. Itulah dia nak beritahu. Jika penjual berkata, saya jual kepada anda dengan kos yang saya tanggung, kenyataan ini merujuk kepada segala perbelanjaan dalam jual beli tersebut, termasuk upah pengangkutan, kos penyimpanan, store nak simpan, nak jaga dan sebagainya. Maka tuan-tuan, penjual apabila melafazkan akad jual beli secara 4 tadi ni, dia kata saya jual dengan harga yang saya beli RM3.5. Bila selesai akad tak sah, dia pun bagi barang, pembeli pun ambil barang, bagi duit. Dalam fiqh kata penjual ada hak tak nak claim hak kos lain tadi ni.
kalau ada lagi kos, maka dia kata boleh. Kos upah ke, kos mengutang, kos simpan, dia kata aku nak claim lagi 3 kupang. Kos simpan sebagainya. Dah selesai, habis. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang perenggan terakhir tu dia kata terdapat beberapa jenis jual beli lain yang dibenarkan, seperti jual beli salam. Dan nanti kita akan belajar benda apa bai'us salam, jual beli salam, tempah dan sebagainya, pajak, tempah, pawah, pawah kan, semua tu ada. Yang mana yang dibenarkan. Bila kita pawah, siapa nak tanggung apa, siapa nak tanggung apa, susu dan sebagainya, itu semua tu dalam jual beli ni. Semua tajuk-tajuk baru yang kita nak tengok nanti dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Lepas ni dia akan turai jual beli yang tidak dibenarkan. Apa jual beli yang tidak dibenarkan. Sekian dulu untuk pagi ini. Moga-moga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah pada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Himpunkanlah kami semua ya Allah beserta anak dan isteri kami, saudara mara kami di dalam syurga-Mu, seperti mana kau himpunkan kami di dalam majlis yang penuh dengan redha dan keberkatan-Mu. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah.